Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai masjid, barisan ahli Jatan Kuasa Qaryah, serta muslimin dan muslimat, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat meluangkan masa memanfaatkan hari cuti pada hari ini untuk kita mendengar sedikitlah kuliah subuh. Kebetulan malam tadi saya ada program di Seksyen 7, maka kebetulan saya balik sekitar pukul 10-11. Jadi saya diminta oleh Ustaz Rizal untuk memberikan sedikit tazkirah subuh, insyaAllah. Dan ini adalah kali yang kedua saya bersama tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat. Kali yang pertama adalah ketika kemerdekaan. Kalau tak salah, masa itu forum dengan Datuk daripada Pahang tu lah. Dan insyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, saya izin kepada tuan-tuan untuk saya membentangkan sedikit berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini saya dah bentang dalam beberapa tempat lah, di Universiti Teknologi Petronas dan beberapa tempat di negeri Perak. Dan izinkan saya untuk membentangkan pula pada tuan-tuan pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa perkara sebenarnya, tapi tak keluar pula. Ada nampak? Tajuk yang saya pilih adalah menggalas amanah nubuwah. Sebelum itu, mari kita menerangkan sedikit. Ada beberapa peninggalan yang dikatakan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dipanggil gamis Nabi atau qamis, dalam bahasa Arab qamis lah, tapi dibaca dalam selanga bahasa Arab tertentu dipanggil gamis. Ini walaupun baju itu pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga menerima pakai hukum alam ini, iaitu akhirnya dia akan reput juga. Ini dikatakan sebagai tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah serban Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam bekas. Ini gigi, ini capal atau sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tak salah dalam sekitar tahun awal 2000 gitu memang menjadi fenomena orang membeli capal, bentuk capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada hari ini agak dah tak ada benda tu. Cuma fenomena terbaru, capal Nabi itu bentuknya diletakkan di atas kupiah. Atas. Kalau tuan perasan lah, tak ke atas. Dan Nabi SAW mempunyai berapa bilah pedang. Yang pedang baginda itu ada nama masing-masing. Macam kita jugalah orang Melayu, kerih tu ada macam-macam nama. Taming Sari, Cura Simanjekini dan sebagainya lah. Ini kira-kira sebenarnya Zulfiqar dan sebagainya. Ini adalah topi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bendera Nabi. Dan ini adalah busur panah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini fenomena kelab memanah merata-rata. Termasuklah di masjid saya ada kelab memanah sendiri. Bagi rakan-rakan yang tak kerja pejabat, dia sebelum pergi kerja dia memanah dulu bawah pokok. Dan ini adalah sebahagian daripada surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang warna putih tu, yang di bawah tu ditulis semula. Yang atas tu yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk original lah. Tetap boleh nampak dia punya perbezaan. Yang atas tu tuan-tuan mana ada titik? Tak ada titik. Tetapi orang dulu-dulu zaman Nabi SAW dia sangat sangat mahir. Insting dia tu tak ada titik pun dia boleh agak ini huruf ba ke huruf apa sebagainya. Tapi bila Islam berkembang, jadi masalah pula orang bukan Arab nak baca Quran ni sebab dia bukan bahasa asal dia. Maka ulama-ulama Abul Aswad Ad-Du'ali dan sebagainya meletakkan titik-titik dan juga simbol-simbol. Yang perkembangan itu berlaku sampai hari ini. Quran yang ada pada kita sekarang bukan takat ada titik, ada simbol, tetapi berwarna-warni lagi. Kemudian ada yang jenis letak pen berbunyi pen tu. Cuma dalam kaedah bahasa Al-Quran, wajib kita belajar Quran secara musyafahah. Tak boleh sekadar kita berpaut kepada teknologi dan sebagainya. Sebab dalam Al-Quran ada beberapa patah perkataan yang dia baca di luar daripada kaedah. Contohnya, patut bagi atas kita baca ra, tapi dibaca majreha. Gitu. Kalau kecil-kecil dulu arwah ayah saya mengajar alif datik a, alif bawahi, alif depan u, bila a lah majraha, tapi dalam satu tempat majreha, bismillah majreha wa mursaha, dengan ismamnya, raumnya dan imalahnya. Yang ini perlu pada guru. Yang ini untuk bantu-bantuan tak apa. Tuan-tuan, ini adalah surat-surat Nabi SAW. Cuma mungkin satu soalan, tuan-tuan. Kalau kita pakailah topi Nabi SAW itu, kita pakai baju Nabi, kita ambil salah satu pedang Nabi SAW, kemudian kita ambil tiket kapal terbang, kita pergi Myanmar. Kita nak bantu rakan-rakan Muslim kita Rohingya di negeri Rakhine, negara Myanmar. Pakai semua kelengkapan-kelengkapan tadi ni yang kita tengok tadi ni. Agak-agaklah tuan-tuan, ada tak jaminan kemenangan kepada umat Islam? Pakai capal Nabi dan sebagainya. Pergi Palestin sekarang, lawan Zionis. Agak-agak ada tak jaminan kemenangan? Tuan-tuan, Nabi SAW pernah perang sekali dengan para sahabat dalam perang Uhud. Masa tu Nabi SAW masih hidup, pakai segala kelengkapan yang ada. Namun
Allah tidak juga jamin kemenangan kepada umat Islam. Jadi sudah tentu di sana ada perkara lain yang perlu kita selidik. Bagaimana Nabi SAW mencadangkan kepada kita untuk mengembalikan semula, mengulang kejayaan-kejayaan itu. Walaupun kita menyimpan dengan baik barang-barang ini, namun ia bukan jaminan Islam dan umatnya sentiasa menang dan berjaya. Islam kalah dalam perang Uhud walaupun Nabi SAW masih bersama mereka. Sebab itu tuan-tuan, kita kena betulkan beberapa persepsi masyarakat supaya melihat terjemahan kepada sayang Nabi SAW itu ialah dengan memenangkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan, tuan-tuan, selawat yang saya sebut selawat di sini sebab saya di fenomena di Malaysia ni. Kalau di Perak sana, di Ipoh ada, di Ulumur, di Taiping, fenomena selawat ramai-ramai. Fenomena. Tuan-tuan sekalian, selawat itu dapat pahala. Allah suruh pun, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang Allah suruh kita berselawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri beritahu, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang selawat kepada aku sekali, dia dapat balik 10 kali. Cuma tuan-tuan sekalian, kita sangat berharap supaya selawat itu adalah merupakan penghubung kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat kekuatan meneruskan perjuangan Nabi yang lebih besar daripada itu. Sebab itu saya buat khutbah di negeri Perak. Saya kata, selawat merupakan gendang perang kepada sistem jahiliah. Bukan sekadar iramanya yang sayu, bait-bait syairnya yang cukup cantik, tetapi sebenarnya sebagai satu permulaan gendang perang kepada sistem yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda dalam hadis sahih Bukhari, "Lau anna Fatimata binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Kalau betul Fatimah binti Muhammad itu betul-betul mencuri, Nabi kata apa? Aku sendiri akan potong tangan dia. Kita berselawat kepada pengungkap mulia itu, iaitu Nabi SAW. Makna kata, kalau kita sama berselawat beribu, beratus ribu yang hadir itu faham bahawa kita sedang berselawat kepada Nabi SAW yang tubuh badan itu sepanjang hidupnya menghancurkan semua sistem-sistem jahiliah. Maka laluan mudah untuk hukum Islam berlangsung di tanah air kita jika yang berselawat beratus ribu itu faham bahawa selawatnya itu adalah gendang perang kepada sistem jahiliah. Kalau sekiranya yang selawat beratus ribu itu malamnya berselawat, besok pagi dia beratur panjang di kaunter-kaunter bank yang menawarkan riba, gerun tuan-tuan sekalian, orang-orang yang sentiasa berpaut pada sistem kapitalis dalam sistem ekonomi, dia akan rasa gerun melihat umat Islam berselawat beramai-ramai dengan penuh semangat, dengan irama yang mendayu. Sebab akhirnya nanti sistem jahiliah akan goncang. Tapi kalau itu tidak difahami, maka selawat dia dapat pahala. Bukan kita kata tak dapat pahala, dapat pahala. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Nabi SAW diutus kepada kita, antaranya adalah ini silap, typing error, surah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi SAW bawa hidayah. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Cuma saya letakkan font merah tu, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam ini atas agama-agama yang lain.
Walau karihal musyrikun, proses ini mesti tidak disenangi oleh orang musyrik. Antara tugas Nabi SAW adalah menyebarkan hidayah, satu, menawarkan cara hidup Islam. Yang ketiga tu, memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Yang ini disebut oleh almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata kadang-kadang dalam awal kitab fiqh sirahnya ditulis, kita boleh baca sebab sudah terjemah dalam bahasa Melayu. Dia kata, saya olah dalam bahasa saya lah, sunnah Nabi SAW ini ada kita yang memberi penghormatan lisan dan kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam bentuk yang kurang beban, sunnah-sunnah yang kurang beban. Atau kita bahasa kita nak bagi faham, sunnah-sunnah VVIP, bukan sunnah yang sanggup pikul beban. Saya bagi contoh lah tuan sekalian. Kita nak makan baca doa, itu sunnah. Makan dengan tangan kanan, itu sunnah. Kita nak keluar masjid kaki kiri, itu sunnah. Masuk tandas kaki kiri, itu sunnah. Kemudian lepas sembahyang kita berzikir 33 kali, tasbih, tahmid, takbir 33, itu semua sunnah. Sunnah-sunnah itu, tuan-tuan sekalian, kita nak buat ke tidak, itu je atas kita. Kita nak buat ataupun tidak. Kalau nak buat, tak keluar beban apa-apa, tuan-tuan. Nak berselawat, nak berselawat istighfar 70 hingga 100 kali satu hari. Atas kita nak ke tidak. Ataupun kalau nak buat pun tak ada keluar beban apa-apa, tuan-tuan. Duduk, kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tetapi di sana ada sunnah yang memerlukan kita melakukan pengorbanan dan pikul beban. Yang ini tak semua orang boleh mampu buat. Maka berhimpunnya beratus ribu orang berselawat, dapat pahala. Tapi tak ramai yang beratus ribu itu, bila besok paginya sanggup untuk pikul beban sunnah Nabi dalam bentuk beban, dalam bentuk tanggungjawab. Sebab itu dalam semua hal kita diminta untuk memenangkan Islam dalam semua keadaan. Dan ia perlu kepada pengorbanan. Dan kita menghadapi beberapa cabaran untuk memenangkan liyudhirahu ala dini kullih itu. Kita ada menerima beberapa cabaran. Bagi kita, bagi saya, tuan-tuan sekalian, bagi kita semua, kita nak hidupkan dalam jiwa masyarakat umat Islam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak beranjak sikit, naik upgrade sikit adalah kita berikrar untuk tanggung sunnah Nabi yang ada beban, yang ada tanggungjawab, yang ada pengorbanan. Tuan-tuan, cabaran banyak. Allah SWT sendiri daripada awal lagi dalam Quran sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan dalam hadis pun disebut, analoginya kita umat Islam akhirnya di akhir zaman ini akan menjadi satu kelompok target group yang akan dikelilingi oleh mereka yang tak sukakan kepada Islam. Kemudian lebih kecil zoom kita di Malaysia. Proses liyudhirahu ala dini kulli, untuk menzahirkan Islam atas agama-agama yang lain dalam konteks Malaysia. Untuk kita lebih dekat. Nampak sunnah Nabi SAW bagi orang Islam di sini, di tempat kita ini, antaranya yang perlu kita pikul beban adalah bagaimana kita memastikan Islam itu menang atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, dalam surah Shaf tadi, orang musyrik dia tidak akan suka dengan perkara ini. Dan dia perlu pengorbanan. Dan dia adalah sunnah. Sunnah yang menuntut kepada pengorbanan. Ada cabaran akidah, akhlak, ekonomi, syariat, kedaulatan Islam, kita sebut sikit-sikit. Dan saya akan ulang-ulang ayat ini, tunjuk ayat ini kepada tuan-tuan, surah As-Saff ayat 9. Sebab ada di sana saya letakkan warna merah itu untuk kita injak memahami sunnah yang ada tanggungjawab dan beban. Kita tengok pertama tadi cabaran akidah.
Di Malaysia ada di sana beberapa cabaran-cabaran yang dizahirkan dengan bentuk pemurtadan secara resmi, yang didokumenkan, terpahat dalam sejarah moden. Kes Aisyah Bahari, kes Hartina Kamarudin, orang Kampar Perak, kes Azlina Jailani atau namanya yang dikenali sebagai Lina Joy, kes Ayah Pin. Kemudian pengikut kuat Ayah Pin ni bukan calang-calang orang, graduan Universiti Al-Azhar, Ustaz Muhammad Iyah dengan isteri. Itu ini yang terdaftar. Dan gerakan kristenisasi di Malaysia itu benda yang betul-betul berlaku, bukan sahaja dibuat, tuan-tuan. Memang belum berlaku. Cuma tengok perkembangan akhir-akhir ini agak complicated kristenisasi ini, iaitu satu bentuk orang Islam keluar agama jadi Kristian, satu bentuk. Orang ini murtadlah. Bentuk kedua, orang Islam dia tak keluar jadi Kristian, tak. Tetapi orang Kristian nak orang Islam faham Islam macam orang Kristian faham Kristian. Cara berfikir tu. Saya beri contoh, 2-3 contoh. Bagi orang Kristian, dia memahami agama dia, berlaku pemisahan padri dengan hal-hal agama dia, yang memerintah negara dengan hal-hal dia. Apa untuk Allah, untuk Allah. Apa untuk padri, padri. Apa untuk Allah, untuk Allah. Apa untuk kaisar, untuk pemimpin, pemimpin. Maknanya pemimpin tak boleh masuk campur hal-hal kepadrian atau keagamaan. Itu hal pribadi. Hal agama, hal pribadi. Kerajaan tak boleh masuk campur. Itu faham dia. Faham itu cuba untuk dipujuk, dipaksa kepada kita umat Islam, bahawa hal-hal agama ni hal pribadi. Kerajaan ke, jabatan agama ke, agensi agama tak boleh masuk campur. Itu hal pribadi. Dan nampaknya yang itu sudah termakan oleh beberapa kalangan umat Islam sendiri, yang menganggap jangan ada moral policing dipanggil. Moral ini jangan ada apa-apa tindakan apa-apa, kesalahan-kesalahan moral. Nak pakai apa ke, nak berkhalwat ke, jangan ada proses untuk pencegahan itu hal pribadi. Jadi proses klinis, orang yang berfaham gitu, kita tak kata dia murtad, tak. Tapi cara berfikir. Nombor 2, pemahaman agama Kristian antaranya adalah mereka slogan dia love. Jesus Christ love you, God love you, buat stiker tampal dalam kereta kan, love. Yang ini pemahaman mereka nak dibawa kepada pemahaman kita juga. Love everything. Sayang semua. Tapi tuan-tuan, sayang umat Islam ada sempadan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ketahuilah kalian bahawa di kalangan kalian itu ada Rasul. Yang Rasul ini bila buat keputusan, dia tak ikut apa yang kamu nak, nafsu kamu, tak. Rasul berkewajipan menyampaikan hukum Allah. Kalau Rasul ikut apa yang kamu nak, la'anitum, kamu akan rasa susah. Walakin Allah, tetapi Allah menyukakan, mencintakan bagi kamu iman. Dan menghiasi iman itu dalam dada-dada kamu. Iman dengan ketetapan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan Allah kata, wa karraha. Karraha ni makruh, karraha ni benci. Karraha ilaikumul kufra. Dicampakkan rasa benci, mesti ada rasa benci terhadap 3 perkara. Kufra, kufur, fusuk, fasik. 3, isyan, maksiat. Love kita ada sempadan.
Kita mesti benci kekafiran, kekufuran. Mesti benci kefasikan, mesti benci kemaksiatan. Jadi kita tak sama faham kita tu. Tapi proses tu berlaku. Banyak lagi lah kalau kita bagi contoh satu sekalian. Yang Muslim tidak tukar dalam IC dia sebagai agama lain, tapi cara berfikir tu. Ini sudah memberikan satu kesan yang besar. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Islam mengajar kita dalam bab menjaga agama itu, pihak yang nombor satu kena jaga agama kalau dia berkuasa adalah kerajaan menjaga agama rakyat dia. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah ila akhiril ayat. Itu dari sudut kristenisasi, dan dalam sejarah moden pun kita dapati ada yang bukan setakat kristenisasi berlaku pada individu, ada juga berlaku kristenisasi berlaku kepada sebuah negara. Contohnya negara Nigeria. Nigeria ni dulu Muslim, tapi sampai saat mendapat Perdana Menteri yang ke-14, nama Perdana Menteri ini adalah Goodluck, Kristian. Kalau sejarah agak lama, lagi banyaklah negara-negara Islam, kerajaan Islam jadi bukan lagi kerajaan Islam pada hari ini. Di Kampuchea, di Filipina, sebagainya itu. Dan rasanya saya dah cerita dengan tuan-tuan dalam forum yang lepas. Contohnya di negara Korea, contohnya hari ini dah 40% dah. Korea itu negara bukan Islam lah, tapi betapa boleh bertapaknya, boleh bertukar agama rakyat itu. 40% penduduk dia adalah Kristian sekarang ni Korea. Dan penemuan yang agak menakjubkan lah, dia Korea adalah pengeksport kedua mubalik Kristian terbesar di dunia. Kita ingat United Kingdom dengan USA, tapi rupanya Korea. Macam mana dia ekspor begitu cepat, macam mana dia boleh bergerak sebagainya. Dalam majalah Christian Today mengatakan bahawa betapa budaya-budaya yang diekspor oleh Korea keluar negara yang diterima seluruh dunia, Gangnam Style, K-pop, sebagainya, sangat menyumbang kepada penyebaran agama Kristian ini. Sebab artis-artis dalam K-pop sebagainya itu adalah pendukung-pendukung, bukan setakat Kristian biasa, pendukung-pendukung dia. Dan pluralisme agama hari ini sedang rancak dipromosikan. Itu dari sudut akidah, serangan. Nak kembali kepada sunnah Nabi pada kita ni, konsep Malaysia antaranya adalah liyudhirahu ala dini kulli, untuk kita memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Ini cabaran kita. 1 hari bulan 1 2016, tuan-tuan bercuti, patut berlibur, bersantai. Minta maaf saya bawa kepada tuan-tuan pagi ini beban pula untuk berfikir sama. Kita tengok akhlak. Saya ulang balik ayat ini, liyudhirahu ala dini kulli. Akhlak ni tuan-tuan pun bukan benda yang tersembunyi lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri di mana-mana. Kita tengok surat khabar pun dah banyak lah isu-isu akhlak yang berlaku pada umat Islam. Yang kahwin sama jenis pun ada, elok bertengkolok dengan baju Melayu hitam lagi ni. Ini orang Malaysia ni memang satu antara baik hatinya itu, dia sangat teruja dengan orang luar. Sangat teruja dengan orang luar. Termasuklah pernah menerima Ustazah Aminah Wadud ni. Pernah mengajar di UIA. Dan dia lah antara imam-imam yang menjadi imam wanita yang mengimami solat Jumaat. Kita pun tahu. Dia baca khutbah dan sembahyang Jumaat jadi imam. Satu saf tu campur lelaki perempuan sebagainya. Satu saf. Irsyad Manji, Elton John dan sebagainya lah. Masjid G di Paris. Ini kes yang baru ni lah. Mempersoalkan mengenai rakan-rakan kita yang tangkap jenayah khalwat. Tuan-tuan sekalian, jenayah khalwat ni, saya bukan bekerja dalam bidang itu, tapi saya tanya kawan-kawan, koma ni nangkap orang macam mana gayanya? Bahasa Perak lah tuan sekalian. Dia kata, Ustaz, kita ni kalau tak ada roja, kita tak nak cari roja. Siapa nak keluar tengah malam tinggal anak bini?
Dia kata setiap tindakan kami mesti berasas aduan dulu. Tak adalah tengok dah pukul 12, pukul 1 ni, jom kita keluar, kita ketuk mana-mana rumah, taman mana-mana, tak ada. Mesti melalui aduan dulu. Pengadu selalunya kenal siapa yang diadu. Suami kadang-kadang mengadu, isteri mengadu, jiran mengadu, rakan sekerja mengadu. Dan aduan itu bila dibuat atas aduan, maka selalunya lekat. Maknanya adalah kes tu. Dan tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab disebut bahawa ada dua jenis perkara yang perlu disiasat walaupun dengan qarinah ataupun dakwaan ataupun bukti-bukti yang lemah. Mesti disiasat. Pertama, intihak hurumat. Satu zina, satu bunuh. Zina walaupun dengan qarinah, dengan tanda-tanda yang atau aduan-aduan yang lemah, mesti siasat. Sebab sekali seorang itu terzina, habislah dia punya maruah. Tak boleh dikembalikan semula. Kedua, bab bunuh. Sekali terbunuh, dibunuh, habislah dia tak boleh hidup balik. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok statistik, jumlah anak luar nikah meningkat tiap-tiap tahun. 234,000 kes anak tak sah taraf dilahirkan. Saya tak update lagi tuan sekalian, antara tahun 2007 hingga 2010, dalam 3-4 tahun 234,000. Gayat tuan sekalian, nak ngawinkan anak akan datang ni. Benar sungguh Nabi SAW minta supaya kita teliti bab-bab perkahwinan, antaranya adalah tengok nasab dia. Ini fenomena-fenomena yang berlaku dan melahirkan anak-anak muda yang celaru kadang-kadang. Ini remaja koma. Ini 6 pelajar pecah kedai, tetapi terpaksa diselamatkan bomba. Dia pandai masuk, tak pandai keluar. Tak pro lagi. Bomba terpaksa datang tolong keluarkan. Dia All-Star. Cuma di tempat tuan-tuan ni, kalau ada pakar-pakar IT yang boleh tolong saya, satu aplikasi yang gambar ini boleh kita dongakkan budak-budak tu tengok kita. Gamaknya lah, agaknya lah, anak siapa ni? Anak Acong ke, anak Ramasami ke, anak Bedul serupa kita? Anak-anak kita. Remaja cedera di belasah. Sedikit jebak remaja jadi JRO. Sekolah jangan sembunyi masalah pelajar. Ingat lagi ketika saya mengaji di Labu Negeri Sembilan, Form 4, Form 5 itulah, Smart Labu. Ketika itu baru berlaku kes kematian, kes bertumbuk budak-budak di sekolah teknik Ceras ke mana, tahun 80-an gitu. Seorang mati. Tiba-tiba Menteri Pelajaran ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, datang ke Labu buat lawatan mengejut. Dia tanya pengetua, Ustaz, kebetulan pengetua ketika itu adalah Mufti Negeri Sembilan sekarang, Datuk Umar Yusof. Itu ketika saya Form 4, Form 5, dia jadi pengetua di Semap Labu. Dia tanya, Ustaz, macam mana budak-budak kita? Ada gaduh-gaduh ke? Adalah sikit-sikit, Datuk Seri. Itulah jawapan pengetua sekolah teknik cerah hari itu, dia kata. Maksudnya memang ketika awal kami berhijrah ke Labu tu memang gaduh besar dengan sekolah menengah agama Syekh Muhammad Said. Sama pada sekolah agama. Ketika itulah. Alhamdulillah hari ini reda elok. Alhamdulillah. Jadi ada sekolah-sekolah yang sembunyi masalah pelajar. Ini fenomena merokok. Ini bukan orang kita ni tuan-tuan, nama muka pun lain, tak ada. Tapi yang ini anak kita. Gadis bertudung dah pandai layan vape. Dan baru ni kita dah Mudzakarah Fatwa Kebangsaan keluarkan fatwa lah. Kalau ada nikotin namanya e-cigarette. Kalau tak ada nikotin namanya vape. Walaupun tak ada nikotin tapi ada benda-benda lain. Yang memberikan taklimat kepada kami ketika itu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Lokman Al-Hakim.
Teranglah semua. Jadi dia kata, ada orang beralasan vape adalah cara untuk perokok tegar berhenti daripada merokok. Sedikit demi sedikit. Dia kata betul. Kalau sekiranya proses itu terpandu dan berstruktur dan berstrategi. Maksudnya dia mendapat nasihat doktor. Sikit dia akan berhenti. Tapi fenomena sekarang bukan begitu. Sebab benda ni dijual merata-rata. Sehingga beliau beritahu yang selama ini mungkin orang tak suka rokok, mula jinak-jinak dengan vape ini. Dan mudaratnya adalah jauh lebih teruk lah kalau dibiarkan begitu tanpa ada tindakan tertentu. Dan di Perak, Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Zamri juga namanya, dia kata nak di Perak nak tunggu kerajaan pusat macam mana. Dan saya ketika reporter cari, saya kata Muzakarah Fatwa Kebangsaan dah buat keputusan. Sama ada warta di negeri ataupun tidak, hukum tetap sama. Warta ni untuk penguatkuasaan undang-undang. Jadi kalau di warta pun dia hanya valid untuk orang Islam. Sedangkan bahaya ni juga untuk orang bukan Islam. Jadi lebih relevan kalau yang mengharamkannya itu bukan setakat warta fatwa, tapi kerajaan sendiri. Setengah negeri dah buat ni lah. Tapi tengoklah tuan-tuan sekalian, surat khabar 2 hari lepas, Ikhlas ni ialah ikatan keusahawanan ni lah, yang dianggoti oleh orang kita. Dia saman balik pihak penguatkuasa yang polis dan sebagainya yang buat rampasan cecair vape tu sebanyak RM1 juta. Ini dadah. Ni semua ni tuan-tuan sekalian melibatkan anak-anak kita sebenarnya. Cabaran untuk akhlak anak-anak kita. Yang tadi adalah akhlak. Kita cepat sikit tuan sekalian, dah bunyi dah tu. Ini adalah kedaulatan Islam di tanah air kita. Pun sedang diuji. Tuan sekalian, saya cerita di masjid di surau Al-Islah malam tadi. Analogi mudah saya lah. Kalau saya meninggal di mana-mana, hatta tergolek di tengah jirat Cina pun, saya meninggal di situ, siapa-siapa tu jumpa saya, antara perkara pertama yang dia ambil adalah kad pengenalan saya. Sebab nak tahu nama, agama, sebagainya. Kad pengenalan saya tertulis di situ agama Islam. Maka yang jumpai saya itu akan serahkan saya kepada orang Islam lah untuk diselenggarakan. Sebab saya adalah orang Islam. Itu maknanya kad pengenalan itu adalah identiti saya di Malaysia ni lah. Sebab saya kalau buka cermin mata, mata saya ni tak ubah macam orang Cina, sipit, cuma kulit hitam. Itu atas saya. Malaysia ni pun ada identiti kad dia, kad pengenalan dia. Bukan takat Malaysia, suatu dunia ada identiti kad dia. Satu dunia, mana-mana negara. Jadi apa identiti kad bagi negara? Perlembagaan dia, undang-undang dia, buku perlembagaan dia. Itu pun saya lah tengok dalam buku perlembagaan Malaysia. Rupa-rupanya dalam buku perlembagaan Malaysia, kalau dalam kad pengenalan kita ada tulis nama Islam, rupanya dalam perlembagaan Malaysia, buku perlembagaan tu, rupanya nama Islam banyak kali disebut. Bukan sekali, 2 kali, banyak kali. Agama lain langsung tak sebut. Banyak agama lain secara khusus. Cuma disebut agama lain itu secara umum, agama-agama lain. Tapi agama Kristian ke Hindu, Buddha tak sebut. Kemudian perkataan sekular pun langsung tak ada dalam perlembagaan negara. Yang ada Islam beberapa tempat. Paling tidak saya senaraikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Paling ada 5 atau 6 tempat. Paling kurang. 3/1 Islam sebagai agama persekutuan. 121A mengenai kuasa mahkamah syariah yang
semalam mengisytiharkan bahawa hak menentukan agama adalah hak mahkamah syariah dalam mahkamah rayuan baru ni. Kes Indira Gandhi lawan dengan Ridwan, orang Perak. Kemudian artikel 12/2 soal pendidikan. Maknanya kerajaan boleh menyediakan dana tertentu untuk pendidikan Islam. Orang lain tak boleh nak soal. 11.1 mengenai agama. Maknanya walaupun Islam adalah kebersatuan, agama-agama lain boleh diamalkan dengan penuh harmoni dan aman damai. Harmoni dan aman damai, jangan kacau. Mesti dibaca dengan artikel 11/4, iaitu kerajaan, mana-mana kerajaan negeri boleh buat satu undang-undang yang menghalang agama lain untuk dipropagandakan, diayahkan kepada agama Islam. Artikel 160 mengenai takrif Melayu itu sendiri mesti beragama Islam. Jadi ini tuan-tuan sekalian adalah identity card yang ada tulis Islam tu. Maknanya Malaysia ini meletakkan Islam sebagai satu yang agak istimewa. Sehingga kalau orang tanya saya, Ustaz, apa status agama negara kita, negara Islam ke negara sekular? Saya kata negara Islam. Tapi Ustaz, kalau negara Islam, mengapa Carlsberg masih ada di sini? Kilang Carlsberg, kilang arak yang besar. Mengapa judi masih bebas di mana? Di Genting Highland. Rumah-rumah urut masih ada di mana? Di Ipoh. Macam mana Ustaz nak kata sebagai negara Islam? Saya kata balik, tuan-tuan jumpa tak orang yang IC dia tertulis Islam, tapi dia beratur beli nombor ekor? Ada tak? Dalam IC-nya Islam, tapi dia pakai miniskirt. Namanya Islam, tapi dia minum arak. Mereka itu masih Islam selama mana tidak menghalalkan yang haram, dia masih Islam. Tetapi jati dirinya, batang tubuhnya Islam, tapi operasinya masih tidak Islamik. Tapi masih ada peluang untuk dipujuk dan sebagainya. Gitu juga dalam negara ni. Jati diri negara ini Islam, tapi operasinya masih banyak diperbaiki. Masih wajib. Pada hari ini gerakan cukup terancang untuk mempersoalkan semua-semua ni, tuan-tuan sekalian. Semua-semua ni. Agar Islam nampak sama rata dengan agama-agama lain. Sedangkan sunnah Nabi tadi, liyudhirahu ala dini kulli. Dan Islam, tuan-tuan sekalian, dipersoalkan dalam seminar-seminar yang besar, dipersoalkan semula. Kemudian cuba dibanding-bandingkan dengan human right. Human rights yang ditaja oleh PBB. Dan kalau tuan-tuan baca deklarasi human right PBB itu, siapa yang tulis, siapa yang mempeloporinya, tuan-tuan akan nampak bahawa apa yang ditulis itu tidak menggambarkan perangai sebenar dia. Freedom of speech contohnya. Cuma yang semua itu dilaga-lagakan dengan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara yang merupakan jati diri. Kita tengok syariah, Syariah, kita menghadapi cabaran Islam liberal, pluralisme, mengagung hiburan, IFC, kejahilan. Itu telah lah. Cuma satu kotak lagi yang kita pening kepala kadang-kadang. Khilafiyah ini yang berlaku kepada mereka yang nak rajin beragama. Yang tadi ni telah lah mereka yang tak suka sebagainya. Tapi khilafiyah ini, mereka yang bergaduh ni yang datang masjid belaka. Yang mengaji Jordan, mengaji Mesir, mengaji Arab Saudi. Datang bulan Maulud Nabi, persoal ini bid'ah akidah. Kemudian bulan Ramadan ini nak buat 20 ke dan buat 8. Zikir lepas sembahyang ni nak kuat ke tidak? Tuan-tuan sekalian, khilafiyah ni menyebabkan kadang-kadang fokus kita sepatutnya kita halakan kepada cabaran-cabaran besar ni. Tapi kita habis masa di sini. Ini golongan G25, tuan-tuan sekalian, G25 yang tadi itulah mempersoalkan. Ini yang terbaru, isu baru, tuan-tuan sekalian, pasal khabar terbang Royani tu, Royani. Kan ada satu kapal terbang.
yang mengaku dia adalah patuh syariah. Sebab apa? Dia punya pramugari pakai tudung dan tidak serve Arab. Jadi orang tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata, ya, dia itu adalah mesra syariah. Patuh 100% belum lagi lah, perlu ada pembaikan lagi. Tapi paling tidak mesra syariah. Sebab apa tuan-tuan? Sudah cerita pada malam tadi di session 7. Antara perkara yang saya risau sekali bila naik kapal terbang pergi luar negara, ialah kita duduk dalam satu hidang dengan orang yang minum arak. Dan Nabi SAW sebut jelas dalam hadis, orang yang status orang yang duduk sehidang dengan arak, apa-apa jadi nanti wallahu a'lam apa akan berlaku pada kita. Paling tidak setakat sehari dua inilah, mana-mana syarikat yang tak hidang arak itu baguslah, satu hal lepas. Walaupun tidak patuh 100%, tetapi sudah mesra syariah. Tengok tuan-tuan sekalian sindiran-sindiran yang dibuat. Sorry, no flight on Friday. Sebab hari Jumaat kita sembahyang Jumaat, jadi kedai-kedai pun tutup, jadi flight pun tak ada lah. Kemudian tengok dia punya komen-komen, Masya Allah. Komen yang lahir bukan daripada tak tahu, kejahilan tak, tapi komen sebab provokasi. Next time the price also get two, halal price and non-halal price. Even Emirates serve alcoholic drink. Syarikat kapal terbang Arab pun serve alkohol, takkanlah kita mana-mana. Gitu. I think not Islam enough, must wear ninja suit. New airline uniform, digambarkan semua pakai purdah dan sebagainya lah, yang kita rasa ia bukan lahir daripada tak tahu, tapi provokasi. Mustahil tak tahu tuan-tuan sekalian. Kita hidup daripada kecil lagi bergaul dengan orang Islam, apa semua dah tahu. Macam kita, walaupun kita tidak mendalami agama Hindu, tapi kita dengan orang Hindu, kita hormat dia, kita tak timbulkan isu makan daging lembu, sembelih lembu depan dia, sebab kita hormat dia. Walau kita tak tahu sangat agama dia, tapi secara umumnya kita tahu itu antara perkara-perkara yang dipegang. Dan kita boleh kekalkan keharmonian sampai berpuluh tahun, sebab masing-masing tahu hormat menghormati. Elvin Tan tak selesai-selesai, tuan-tuan sekalian. Nah, ekonomi ni tuan-tuan sekalian, kita harap sangatlah pada 23 Februari, 26 Februari akan datang ni, akan dibentang di Parlimen tentang Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA. Yang kita sangat berharap members of Parliament kita yang Muslim khususnya meletakkan betul-betul Islam sebagai betul-betul memenangkan Islam. Dalam nak tanda tangan ke tak nak tanda tangan, di situ perlu letakkan kepentingan Islam. Jadi tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan perempuan yang baik dengan members of Parliament, sembang-sembanglah. Belajar daripada negara-negara lain. Sebab benda ni boleh dipelajari, boleh dikaji dan sebagainya. Ada 26, 29 perkara dalam TPPA itu, 6 perkara, 7 perkara saja yang direct mengenai perdagangan, yang lain itu soal-soal lain, sampingan, kedaulatan sebuah negara dan sebagainya. Dan baru ni saya forum secara langsung di Universiti Teknologi Petronas. Saya sebut bahawa rakyat Marahan serupa kita ni sangat mengharapkan kepintaran dan kecerdikan policy makers untuk ambil keputusan. Dalam TPPA kita, tuan-tuan sekalian, kita tidak melihat orang yang bukan Islam secara bersungguh-sungguh mempersoal isu-isu ini sebagainya. Tapi sebaliknya kita umat Islam, sebab kita rasa risau. Di negara yang pernah pengalaman baik kita belajar, tuan-tuan sekalian. Ada negara-negara yang undang-undangnya dilihat menghalang barang luar masuk dalam. Kadang-kadang undang-undang yang melibatkan alam sekitar dan sebagainya, menyebabkan barang-barang tu tak boleh masuk dalam negara dia. Akhirnya, tuan-tuan sekalian,
negara berkenaan disaman oleh syarikat itu. Di Mexico dan sebagainya. Disaman. Maknanya kerajaan disaman oleh syarikat. Dan dibicarakan di mana? Di tribunal antarabangsa. Itu pengalaman. Maksudnya kalau nak tanda tangan pun kena teliti benda-benda ni. Sebab kita ada undang-undang halal. Undang-undang halal kita, logo halal kita diterima oleh seluruh dunia. Sekiranya undang-undang halal ini nanti, kod-kod lah nanti, ada syarikat terserempak dengan undang-undang halal menyebabkan barang tak boleh nak masuk secara bebas, kebarangkalian dia akan sama negara. Kalau nak tanda tangan, pastikan semua ini dapat kita kekalkan untuk kita memastikan kepentingan umat Islam dan Islam itu terjaga. Teruskan ini kartun tuan sekalian. Tak tahulah tahun bila punya kartun, tapi inilah keadaannya bila masyarakat, khususnya yang duduk atas sekali itu, nombor 11 tu, atas sekali, atas bukit tu, masjid tu, masjid. Dalam tu ada orang pakai jubah macam saya ni, pakai serban, pakai kopiah. Dia menggentil biji tasbih, syurga, syurga, syurga. Tapi dia tak kisah apa yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun masjid di tempat tinggi, tapi bukan bermakna Islam menang. Bila suasana masyarakat tidak menurut syariat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi tuan-tuan, kita dalam awal tahun ini mudah-mudahan mengambil semangat roh Maulid Rasul itu, kita mula memilih sunnah-sunnah yang bawa beban ni. Sunnah-sunnah yang memerlukan pengorbanan. Kalau tidak, kita seperti bidak-bidak di papan catur. Dia duduk dalam tu, orang lain tolong main. Bishop ke sini, castle ke sini, kuda ke sana. Dan sasarannya kita semualah tuan-tuan sekalian. Kita semua. Apa juga kelompok, apa juga parti. Presentation ni saya lama sikit tuan-tuan sekalian, apa nama, gambar lama. Sebab ada parti-parti baru tak masuk dalam ni. Saya rasa takat itu dululah tuan-tuan sekalian. Saya tak habiskan, banyak lagi ni, nanti tuan lambat pula. Tapi dia punya kesimpulannya tuan-tuan sekalian, kesimpulannya ialah kita mula beranjak sedikit memahami sunnah Nabi itu. Kita teruskan sunnah yang kurang beban, sebab sunnah kurang beban tugasnya adalah memastikan hidup kita, hubungan kita hangat dengan Nabi SAW. Nak makan baca doa sebab Nabi baca doa. Kita pakai jubah sebab sayang Nabi pakai jubah. Kita pakai serban sebab Nabi pakai serban. Maknanya hidup kita ni rapat dengan Nabi SAW. Untuk apa? Kita dapat ubat kekuatan kita meneruskan perjalanan menyambung sunnah Nabi yang bawa beban ni. Iaitu antaranya adalah yudhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Dalam konteks Malaysia, Islam perlu diperjuangkan. Atas nama kita Islam, automatik menang tak? Sebagaimana atas nama pakai jubah Nabi, pakai pedang Nabi, automatik menang tak? Tentu. Atas nama kita Muslim, atas nama Islam, automatik Islam menang negara ini tak? Ia perlu diperjuangkan. Siapa nak perjuangkan tuan sekalian? Kitalah orang Islam yang Allah aturkan kebetulannya Islam di Malaysia ini adalah yang majoritinya adalah orang-orang Melayu kita. Dengan tidak mengesampingkan rakan-rakan Islam kita dari agama bangsa lain, tapi yang sangat signifikan untuk memperjuangkan agama kita di Malaysia adalah orang Muslim Melayu. Yang ada syaukah disebut dalam oleh ni tuan sekalian. Saya rasa dekat itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita bersama. Bahan fikirlah untuk kita bersama dengan tanggungjawab kita. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf.
Jika terkasar bahasa dan sebagainya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillah ma ya Allah jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruq ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.